Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita mengadakan forum kali ini. Sebelum kita berkenalan dengan ahli-ahli panel, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita, iaitu kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Hadirin yang dihormati, keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam masyarakat Islam. Ia merupakan unit kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk pribadi individu yang baik. Dari situ akan lahir masyarakat yang berdisiplin dan akan terbina negara yang patuh kepada syariat Islam serta diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi falsafahnya, pembentukan institusi keluarga Islam adalah sangat penting atas dasar-dasar seperti untuk mengekalkan dan mengukuhkan kesinambungan generasi manusia, memelihara akhlak dan kesopanan serta kemuliaan manusia, juga menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani. Daripada dasar tersebut, jelaslah bahawa pembentukan sebuah institusi keluarga adalah sangat penting dan memberi pelbagai kesan positif dalam sistem sosial, terutamanya dari perspektif Islam. Oleh itu, forum kali ini akan membincangkan mengenai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Sebelum meneruskan tajuk perbincangan, mohon kiranya kita berkenalan dengan ahli panel kita. Saya perkenalkan saudari Amalin Aisyah binti Syukri sebagai panel pertama kita, manakala panel kedua pula iaitu saudari Nur Ashikin binti Ciklah. Apa khabar saudari berdua? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengerusi. Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel, kita kembali kepada topik forum iaitu kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, apakah yang dimaksudkan dengan kekeluargaan dan apakah antara kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya membuka tirai diskusi forum dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita. Saudari Amalin, mohon saudari berikan serba sedikit penjelasan mengenai definisi kekeluargaan dan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Silakan saudari. Terima kasih buat pengerusi, saudari Musta'imah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita kali ini. Sebelum saya lanjutkan penerangan saya, eloklah kiranya terlebih dahulu kita melihat definisi kekeluargaan. Kekeluargaan menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud hubungan berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam sesuatu keluarga yang didasari oleh keturunan atau disebabkan perkahwinan. Oleh itu, secara ringkasnya, kekeluargaan adalah sejumlah individu yang mempunyai hubungan, ikatan, kewajipan dan tanggungjawab di antara individu tersebut. Berbalik kepada soalan tadi, berkaitan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Kita lihat sejauh mana pembentukan sesebuah keluarga yang memberi impak-impak besar terhadap masyarakat, khususnya di Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 80, dan Allah menjadikan bagi kamu dari kampung halaman kamu tempat tinggal. Ayat ini menekankan kepentingan tempat tinggal ataupun rumah di mana ahli keluarga menghabiskan sebahagian besar masa mereka bersama-sama dan berkongsi semua nilai-nilai positif serta menjauhi nilai-nilai negatif. Nilai-nilai yang dibina dalam sebuah keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membentuk identiti, sikap dan moral seseorang. Pertama sekali, pembentukan kekeluargaan penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan yang memberikan kesedaran kepada manusia untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah.
Matlamat penciptaan manusia dalam Islam sangat jelas. Tujuan yang asasi iaitu yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks kekeluargaan, sama ada ibu atau bapa harus memahami akan tujuan asalnya iaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bermaksud dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Secara ringkas, apa yang dimaksudkan dengan beribadat kepada Allah mengikut Ibnu Taimiyah mencakupi setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah sama ada dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Tujuan yang kedua ialah untuk menjadi khalifah Allah bagi tujuan mentadbir dan memakmurkan bumi ini. Selain berperanan sebagai hamba Allah, pada masa yang sama, manusia juga merupakan khalifah dan pentadbir di muka bumi ini. Tugas ini hanya dikhususkan kepada Nabi Adam dan zuriatnya. Setiap orang adalah pemimpin dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan itu, dalam institusi kekeluargaan, suami atau bapa merupakan pemimpin tertinggi yang diberikan oleh Allah untuk mentadbirkannya di samping menegakkan kebenaran dan keadilan dalam batas kekuasaannya. Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran ialah apa jua perintah Allah terhadap memastikan pengurusan rumah tangga berjalan di atas landasannya. Justru sebagai khalifah Allah, seorang bapa dan ibu seharusnya bekerja keras dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan diri dengan menyerapkan kesempurnaan sifat-sifat ilahiyah rabbaniyah yang tinggi dan menjadikan sifat-sifat terpuji itu sebagai petunjuk yang harus diserap dan diikuti oleh anak-anak. Dengan kata lain, tugas hakiki sebagai pentadbir rumah tangga ialah memakmurkan institusi atau dalam konteks yang lebih luas ialah memakmurkan bumi Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, yang bermaksud Dia telah menciptakan kamu dari bumi, yakni tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Surah Hud ayat 61. Tugas memakmurkan bumi ini secara jelas disebutkan supaya tidak timbul anggapan di kalangan manusia bahawa agama hanya memberi perhatian kepada aspek akhirat semata-mata. Sebagai pemimpin rumah tangga, ibu dan bapa perlu menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini dengan menjalankan tugas keibubapaan dengan sebaik yang mungkin. Di dalam menyempurnakan tanggungjawab tersebut, mereka tentunya akan menghadapi pelbagai cabaran, ujian dan rintangan yang didatangkan di dalam berbagai bentuk. Justru, mukmin yang berjaya dalam konteks kekeluargaan ini ialah seorang ibu dan bapa yang dapat mengumpulkan kedua-dua tanggungjawabnya sama ada sebagai hamba ataupun khalifah secara seimbang dan sempurna. Pencapaian seorang mukmin dari tujuan asal kehidupannya di dunia ini, maka sebanyak itulah kemajuan dalam sesebuah keluarga yang dapat diperolehinya. Sebaliknya, sebanyak mana kegagalannya dalam memimpin rumah tangganya, maka sebanyak itulah kemunduran yang akan dialaminya. Dalam dunia hari ini yang terlalu mencabar, kewibawaan diri sebagai Muslim perlulah menggunakan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah dengan sebaik mungkin untuk menjadi seorang ibu atau bapa yang berjaya. Sementara itu, kesan positif pembentukan keluarga juga ialah membentuk kesempurnaan akhlak mulia. Jika sesebuah negara ibarat sebuah bangunan, maka keluarga adalah asasnya. Dan jika negara itu ibarat sebuah badan, maka keluarga adalah jantungnya. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia adalah penting kerana ia bersifat asas. Pada hakikatnya, keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang membentuk akhlak. Anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai kebajikan dalam kehidupan yang mendekatkan diri kepada Allah.
Semua bayi yang dilahirkan ini ibarat mutiara yang belum terukir dan belum berbentuk amanat yang bernilai tinggi. Maka ibu bapanya lah yang akan mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang bermutu dan berakhlak mulia. Maka kebergantungan anak-anak kepada pendidik termasuklah ibu bapa akan sangat ketara. Keakraban ayah dan ibu dengan anak-anak jelas mempunyai pengaruh yang paling besar dalam proses pendidikan akhlak berbanding pengaruh yang dilakukan oleh komponen pendidikan yang lain. Kerana ikatan antara ibu bapa dan anak-anak lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dan ikatan yang lain. Pendidikan akhlak merupakan dasar pembentukan watak dan kepribadian. Keadaan dan pendidikan daripada sesebuah keluarga individu itu akan menentukan keadaan wataknya kerana sekiranya keadaan budi individu itu dalam keadaan baik, maka wataknya serta pekertinya baik. Sebaliknya, kalau budinya dalam keadaan buruk, maka wataknya akan buruk pula. Jadi, pembentukan watak itu merupakan suatu keharusan demi menuju terbentuknya kepribadian yang unggul. Dan yang menjadi dasar pembentukan watak adalah pendidikan akhlaknya. Dengan demikian, pendidikan akhlak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sesebuah institusi kekeluargaan secara sistematik untuk mendorong, membantu serta membimbing seseorang dalam mengembangkan segala potensinya serta mengubah diri sendiri kepada kualiti yang lebih tinggi. Dengan kata lain, bahawa pendidikan akhlak adalah usaha secara langsung yang dilakukan manusia dalam rangka menanamkan pemikiran, pengetahuan maupun pengalamannya terutamanya dalam nilai-nilai keislaman dan cara bersikap atau berperilaku yang baik kepada generasi seterusnya supaya mereka dapat melakukan fungsi hidupnya dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Pendidikan akhlak dalam keluarga adalah sebuah usaha bimbingan, pengarahan dan latihan untuk membiasakan anak didik agar terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak sehingga anak memperolehi sikap dan pengetahuan dari pengalamannya sehari-hari baik secara langsung ataupun tidak, terutamanya daripada ibu bapa mereka sendiri. Tambahan pula, pendidikan akhlak merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Ini kerana perbuatan yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan perbuatan yang buruk adalah yang dianggap buruk oleh agama. Seseorang Muslim tidak sempurna agamanya sehingga akhlaknya menjadi baik. Para ahli falsafah pendidikan Islam hampir semuanya sepakat bahawa pendidikan akhlak adalah jiwanya pendidikan Islam kerana tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain menyebutkan sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Tuntasnya, pendidikan akhlak dalam sesebuah institusi kekeluargaan terutama daripada ibu bapa akan membantu membentuk kesempurnaan akhlak dalam diri seseorang individu. Institusi keluarga dalam Islam memegang peranan penting dalam membentuk peribadi anak kerana keluarga merupakan institusi pertama yang secara langsung berinteraksi dengan anak dan ibu bapa bertanggungjawab untuk menanamkan akhlakul karimah pada anak-anaknya yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan di alam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai takrif kekeluargaan dan kesan positif pembentukan kekeluargaan
dalam sistem sosial Islam yang pada pandangan saya sudah cukup jelas daripada ahli panel pertama. Seterusnya, mari kita mendengar pula pandangan saudari panel kedua iaitu saudari Ashikin mengenai kesan positif lain yang boleh dikaitkan dengan pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang hadirin yang dihormati. Dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh sistem sosial Islam bertujuan membangunkan masyarakat yang baik dan sejahtera. Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Islam malah memandang keluarga sebagai institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Pembinaan institusi yang utuh mampu memberikan impak yang besar dalam sistem sosial Islam. Saya sangat bersetuju dengan hujah yang diperkatakan oleh saudari Amalin sebentar tadi. Pada pandangan saya, kesan positif pembentukan keluarga dalam sistem sosial Islam juga ialah pembentukan institusi keluarga yang utuh mampu membina unit-unit keluarga yang soleh. Pembinaan unit-unit keluarga yang soleh merupakan asas pertama bagi rukun sistem sosial Islam. Islam menganggap bahawa ketenteraman jiwa serta kehidupan yang damai bermula daripada kehidupan seorang lelaki dan wanita sebagai pasangan suami isteri di dalam sesebuah rumah tangga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Berdasarkan ayat ini, rumah tangga merupakan pusat kasih sayang dan keinsafan untuk anak-anak terhadap kesusahan dan pengorbanan ibu bapa mereka sendiri. Dan saya memetik dalam firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu." Jadi, keluarga yang ditegakkan di atas keimanan akan dipenuhi dengan kasih sayang dan hiasi pula dengan amal-amal yang soleh. Suasana rumah tangga yang soleh ini merupakan asas utama bagi perkembangan segala unsur-unsur kebaikan bagi suami, isteri dan anak-anak. Perkembangan ini melibatkan segala bidang kehidupan manusia sama ada ia bersifat kerohanian, akhlak, disiplin serta keazaman bekerja untuk menambahkan sumber rezeki keluarga. Dengan ini, jelaslah bahawa keutuhan sesebuah institusi keluarga mampu melahirkan anggota masyarakat yang sempurna hasilnya lahir daripada keluarga bahagia. Seterusnya, yang kedua ialah pembentukan institusi keluarga yang utuh sesungguhnya mampu melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa. Bermula dari rumah tangga yang soleh dalam sistem sosial Islam, maka lahirlah individu-individu yang bertakwa yang sangat dititik beratkan dalam sistem sosial Islam itu sendiri. Mereka mengerahkan segala tanggungjawab yang perlu mereka taburkan kepada ahli-ahli lain di dalam rumah tangga. Mengenal hak-hak kaum kerabat dan demikian juga menghormati hak-hak jiran tetangga mereka. Melalui proses pembentukan unit rumah tangga,
Sistem sosial Islam bertujuan untuk melahirkan anggota-anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Sifat tanggungjawab yang realiti ini oleh Islam adalah di atas dasar takwa kerana tidak ada neraca kebaikan yang lebih tepat selain daripada takwa menurut perkiraan Islam. Jadi, memetik firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, maksudnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi, dengan takwa sebagai dasar sikap tanggungjawab, anggota-anggota masyarakat tidak terbatas hanya kepada kaum kerabat dan jiran-jirannya yang tertentu, tetapi lebih luas daripada itu. Sikap tanggungjawab seseorang Muslim akan menjadikannya bersungguh-sungguh untuk sesiapa sahaja dalam masyarakatnya. Sikap sebegini akan menjadikan mereka sebagai anggota-anggota masyarakat yang saling bekerjasama dalam mengendalikan urusan mereka bersama. Dengan wujudnya sifat takwa yang saya sebutkan sebentar tadi dan ditambah pula dengan sifat tanggungjawab, maka wujudlah keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh itu, terhindarlah masyarakat ini daripada kejahatan, pencerobohan dan timbullah rasa kasih sayang di antara satu sama lain yang merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembentukan sistem sosialis Islam itu sendiri. Ketiga, pembentukan sebuah keluarga dapat memberi kesan positif dengan cara ia dapat menegakkan pemerintahan yang menitik beratkan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Makruf tidak dapat berkembang dan mungkar tidak dapat dibanteras tanpa adanya pemerintahan. Demikian juga, masyarakat Islam yang sejati tidak mungkin dapat wujud untuk mendaulatkan syariat Islam tanpa adanya kekuasaan. Pemerintahan Islam pula tidak dapat kekal sekiranya ia tidak melaksanakan amanah undang-undang syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggota-anggota masyarakat yang bertanggungjawab dan bertakwa pasti akan memilih pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dan bertakwa. Di atas dasar inilah peranan pemerintahan Islam adalah untuk menjaga kepentingan rakyat yang memilihnya. Dengan wujudnya pemerintahan yang melaksanakan amanah, maka tegaklah sesebuah masyarakat dan negara yang mengikuti seluruh sistem Islam dan hukum-hukumnya yang berhubung dengan urusan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Dengan wujudnya pemerintahan yang melaksanakan amanah, maka tegaklah pemerintahan yang melaksanakan amanah, seterusnya berkembang luaslah kebaikan yang terdapat dalam diri manusia. Melaluinya juga, seluruh manusia akan dapat menikmati keamanan dan keadilan yang sebenar yang sangat dititik beratkan dalam sistem sosial Islam itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari ahli atas kesan positif yang dinyatakan. Saya menerima penjelasan daripada kedua-dua ahli panel kita sebagai suatu kenyataan yang amat baik dan sewajarnya diambil perhatian oleh setiap individu sebagai pedoman untuk membina keluarga yang mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Sidang hadirin, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh kedua-dua ahli panel, jelaslah terdapat banyak kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Di sini, saya juga ingin menambah mengenai kesan positif lain pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam, iaitu mengekalkan dan mengukuhkan kesinambungan generasi manusia. Dalam konteks sistem sosial Islam, institusi keluarga sangat penting untuk memastikan kewujudan manusia di bumi berterusan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kahwinlah kamu perempuan-perempuan yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hasil daripada perkahwinan dan pembentukan kekeluargaan ini akan melahirkan anak-anak yang bakal mengambil tugas ibu bapa mereka setelah tiba saat mereka dewasa. Proses ini akan berterusan dengan harmonis bagi menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Tambahan daripada itu, memupuk sifat al-mawaddah juga merupakan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Dalam konteks ini, manusia adalah makhluk yang istimewa kerana mempunyai keperluan rohani dan jasmani. Dari segi jasmani, manusia dapat menikmati kesejahteraan dengan menjaga kesihatan tubuh badan melalui amalan pemakanan yang sihat. Namun dari aspek rohani, manusia perlukan kasih sayang, cinta dan perhatian. Maka dengan adanya institusi keluarga, aspek rohani dapat diisi dengan kasih sayang antara suami, isteri dan anak-anak. Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami isteri, dan semua ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui Al-Mawaddah, pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong-menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun perkahwinan itu akan tergugat dan boleh membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan juga amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, maksudnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Akhir sekali, kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam termasuklah menyemai semangat tolong-menolong, persaudaraan dan perpaduan. Hal ini demikian kerana sesebuah institusi keluarga turut dapat mewujudkan semangat kekitaan sesama ahli keluarga. Perkahwinan yang terjalin akan mengeratkan hubungan silaturahim di antara suami isteri dan tanggungjawab bersama. Malah seluruh ahli keluarga yang terdiri daripada anak-anak mentua kedua-dua belah pihak akan merasai satu persaudaraan yang ikhlas sebagai satu keluarga. Kesannya, perasaan kesatuan atas dasar kasih sayang dan talian darah akan membentuk perpaduan dalam keluarga. Hadirin sekalian, jelas pelbagai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Terima kasih buat kedua-dua sahabat panel kita. Harapan saya forum memberikan input yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya akhiri forum kali ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat busa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.